Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan masuk 5.1 pembahagian sel bagi tajuk mitosis dan meiosis. Jika ditanya tentang pembahagian sel, ada dua sahaja proses yang terlibat iaitu mitosis dan meiosis. Apa itu mitosis? Mitosis ialah satu proses pembahagian sel yang mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu membentuk dua sel anak. Setiap sel anak mempunyai bilangan kromosom dan kandungan bahan genetik yang sama dengan sel induk. Di haiwan dan manusia berlaku pada sel soma dan bagi tumbuhan berlaku dalam tisu meristem iaitu hujung akar dan hujung pucuk. Dan ia membahagi sekali sahaja. Jadi kalau kita tengok gambar rajah ni, dari satu sel induk, ia membahagi sekali menghasilkan dua sel anak yang mempunyai kandungan kromosom yang sama seperti sel induk. Proses meiosis pula adalah satu proses pembahagian sel yang menghasilkan 4 sel anak di mana setiap sel anak mempunyai separuh bilangan kromosom dan separuh kandungan bahan genetik daripada sel induk. Ia berlaku dalam organ pembiakan ataupun dia menghasilkan sel gamet iaitu sel pembiakan dan berlaku dalam testis lelaki dan ovari perempuan. Bagi tumbuhan, ia berlaku dalam enter dan ovari. Dan proses ini membahagi dua kali. Jadi kalau kita tengok gambar rajah ni, ia membahagi sekali di sini dan di sini membahagi lagi sekali, menyebabkan 4 sel anak yang terhasil di mana kandungan kromosom atau genetiknya adalah separuh daripada sel induk. Okey, ini gambar rajah proses mitosis. Kita ada kat sini 5 fasa. Ya, kena ingatlah interfasa, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Jadi kalau kita tengok dalam buku teks, ini ada pada muka surat 81. Fasa-fasa untuk mitosis, meiosis. Okey. Kalau kita tengok dalam buku teks, dia tak mulakan dengan interfasa. Dia terus dengan profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Jadi ada PMAT fasa-fasanya. Untuk mitosis disebabkan dia membahagi sekali, jadi kita cuma ada profasa, metafasa, anafasa, telofasa peringkat pertama sahaja. Sedangkan untuk meiosis kita ada 2 kali iaitu profasa, metafasa, anafasa, telofasa 1 dan juga profasa, metafasa, anafasa dan telofasa 2. Okay, ini yang saya ambil snapshot daripada buku teks. Okey, untuk mitosis, dalam profasa kromosom menebal dan memendek. Okey, kalau diingatkan kromosom berbentuk berbenang halus, jadi dalam peringkat profasa ia menebal daripada berbenang halus menebal menjadi bentuk X, memendek dan menebal menyebabkan ia kelihatan dengan lebih jelas. Okey, setiap kromosom terdiri daripada 2 kromatid yang bercantum pada sentroma. Gentian gelendung mula terbentuk, membran nukleus dan nukleolus terurai. Jadi ni kat hujung ni, yang kuning-kuning ni adalah gentian gelendung. Okey, metafasa. Metafasa, kromosom tersusun di tengah ini yang kita panggil sebagai satah khatulistiwa. Gentian gelendung melekat pada sentromere. Jadi gentian gelendung tadi, dia akan pegang sentromere setiap kromosom. Peringkat anafasa, gentian gelendung akan menarik kromosom menyebabkan sentromere terbahagi kepada 2. Setiap kromatid akan bergerak ke kutub yang berbeza. Telofasa, kromatid sampai ke kutub bertentangan, membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula dan dia mula membahagi kepada 2 sel anak. Seterusnya sitoplasma membahagi dan akhirnya 2 sel anak terbentuk. Okey, ini untuk meiosis pula terbahagi kepada 2 iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Okey. Sekali lagi bermula dengan profasa 1 sama seperti profasa dalam mitosis iaitu kromosom menebal dan memendek. Dalam metafasa tersusun di satah khatulistiwa. Dalam anafasa
genteng gelendung menarik kromosom menyebabkan dia terpisah menjadi dua. Dalam telofasa, dia terbahagi kepada dua sel anak. Seterusnya masuk kepada peringkat meiosis 2, iaitu profasa 2. Dalam dua-dua sel anak ni, kromosom memendek dan menebal. Dalam metafasa 2, kedua-dua sel anak ni kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Dalam anafasa 2, dalam dua-dua sel anak, kromosom ditarik ke genteng gelendung, dan dalam telofasa daripada 2 sel anak menjadi 4 sel anak. Okey, so ulang lagi sekali, ada 4 peringkat kena ingat: profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Jadi ada 4. PMAT. Dan bahagian akhir sekali, kita tengok kepada persamaan dan perbezaan antara mitosis dan meiosis. So, persamaan dia berwarna oranye, iaitu dua-dua proses ini mengalami replikasi DNA, dan dua-dua proses ini melibatkan pembahagian sel. Okay, perbezaannya, mitosis berlaku di sel soma, sedangkan meiosis berlaku di sel pembiakan. Mitosis menghasilkan 2 sel anak, meiosis menghasilkan 4 sel anak. Tidak berlaku pindah silang. Pindah silang ni berlaku semasa kromosom tersusun di satah khatulistiwa, di mana kromosom bertindih antara satu sama lain. Jadi mitosis tak berlaku, sedangkan dalam meiosis ada pindah silang. Sel anak seiras dari segi genetik, sebabnya bilangan kromosom sel induk dan sel anak adalah sama bagi mitosis. Tapi sedangkan untuk meiosis, bilangan kromosom untuk sel anak separuh daripada sel induk, jadi sel anak berbeza dari segi genetik. Seterusnya, disebabkan di sini tiada pindah silang, jadi tiada variasi. Untuk meiosis ada pindah silang, ada variasi, dan akhirnya bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk untuk mitosis, sedangkan untuk meiosis bilangan kromosom sel anak separuh daripada sel induk. Jadi bahagian akhir ialah apa kepentingan mitosis? Okey, mitosis ni penting untuk pertumbuhan organisma, sedangkan meiosis untuk penghasilan gamet. Okay, yang ni pun kita boleh letak sebagai perbezaan juga. Jadi kalau kulit kita rosak, sel kita rosak, ataupun semasa kita membesar daripada bayi kepada remaja dan kepada dewasa, proses mitosis berlaku di badan kita. Sedangkan meiosis terlibat dalam penghasilan sperma dan juga ovum. Sebabnya meiosis penting di dalam penghasilan gamet. Okey, itu saja. Terima kasih.